Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 28 Julai. Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sarawak akan mengenal pasti lokasi-lokasi penempatan di negeri ini yang mempunyai risiko berlakunya bencana dan krisis. Pengarah Keselamatan Negeri MKN Sarawak, Muhammad Hafizi Putit, berkata langkah itu akan memudahkan pihaknya membuat pelan tindak balas keselamatan untuk penduduk di lokasi berkenaan. Jelasnya antara lokasi yang dikenal pasti adalah penempatan yang berdekatan dengan empangan hidro seperti di Lubuk Antu. Kita harus menyiapkan masyarakat setempat ni dengan plan kecemasan. Plan kecemasan ni maksudnya kalau sekiranya berlaku kecemasan yang melibatkan empangan ini, misal kata pecah dan sebagainya, kita telah menyediakan penduduk ni dengan emergency response plan. Katanya lokasi yang dipilih kelak adalah mengikut kesesuaian dan risiko di lokasi tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan bengkel krisis air dan bencana Sibu yang diadakan di Dewan Lembaga Air Sibu di Sibu. Mengenai bengkel itu, beliau berharap semua agensi dan jabatan yang terlibat peka dengan peranan masing-masing agar gerak kerja dan tindak balas semasa berlakunya bencana dapat digerakkan dengan lancar dan berkesan. Bengkel 2 hari itu disertai 26 agensi kerajaan persekutuan dan negeri melibatkan 120 peserta. Bengkel bertujuan sebagai latih amal tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berlaku krisis kekurangan air di Bandar Sibu. Regimen Sempadan sentiasa siap siaga dalam pelbagai penugasan dan mampu digerak aturkan dalam apa jua misi. Asisten Panglima Pasukan Simpanan merangkap pengerusi Regimen Sempadan, Major Jeneral Datuk Hamdan Ismail mengingatkan kepada semua pemerintah agar terus membawa Regimen Sempadan ke arah kecemerlangan. Berucap pada Majlis Pembarisan Regimen Sempadan sempena ulang tahun ke-15 Regimen Sempadan di Kem Bumi Mas, Sibu Jaya di Sibu, beliau menyeru setiap lapisan pemerintah memahami misi dan visi tentera darat serta melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin. Beliau turut mengajak semua lapisan pemerintah menghayati amanat Panglima Tentera Darat bahawa apa yang dilakukan hari ini adalah untuk masa depan. Beliau turut mengajak semua lapisan pemerintah menghayati amanat Panglima Tentera Darat bahawa apa yang dilakukan hari ini adalah untuk masa depan demi untuk perkembangan dan pembaharuan tentera darat. Katanya Regimen Sempadan kini telah menjadi Batalion Infanteri Standard melalui pengisytiharan oleh Panglima Tentera Darat pada Ogos tahun lalu. Pengukuhan Batalion Regimen Sempadan telah memberi peluang kepada anggota-anggotanya untuk dinaikkan pangkat. Beliau juga merakamkan tahniah kepada pasukan Regimen Sempadan yang telah melaksanakan tugas dengan membuat pelbagai rampasan bernilai ratusan ribu ringgit. Ada sama Panglima 1 Division Major Jeneral Hassan Embong dan Panglima 31 Brigade Brigadier General Kamarul Zaman Muhammad Yunus. Kampung Angkat Pergigian, satu inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam memastikan kesihatan pergigian rakyat terus terjamin melalui liputan penyampaian perkhidmatan lebih meluas dan menyeluruh. Di Sarawak, program ini telah diadakan di beberapa tempat termasuk di Sibu Timiri. Ikuti laporan yang disediakan Noriza Jau. Diperkenalkan pada 2019, program ini bertujuan meningkatkan taraf kesihatan pergigian dalam kalangan komuniti kampung. Pada masa sama, meningkatkan penyertaan masyarakat dalam penjagaan kesihatan. Penggunaan istilah kampung dalam program ini merujuk kepada sesebuah kelompok penempatan masyarakat sama ada di kampung atau di bandar, termasuk penempatan golongan B40, golongan terpinggir dan golongan miskin bandar. Program ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meningkatkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti-aktiviti penjagaan kesihatan. Salah satu kriteria pemilihan Kampung Angkat Pergigian adalah sesebuah komuniti itu didapati berisiko tinggi bagi karies gigi, masalah periodontal dan kanser mulut. Melalui aktiviti pemeriksaan pergigian di rumah, ahli keluarga yang memerlukan rawatan akan diberikan terus rawatan pergigian menggunakan perkhidmatan klinik pergigian bergerak. Manakala ahli keluarga yang memerlukan rawatan pergigian
yang lebih rumit akan dirujuk ke klinik pergigian yang berdekatan. Program yang dilaksanakan di Rumah Richard Pai di Sungai Bakas Sibuti baru-baru ini ternyata telah mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk kampung serta masyarakat sekitar. Kami berharap agar program Kampung Angkat ini akan dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada penduduk Rumah Panjang ini, tetapi juga kepada seluruh komuniti berdekatan di kawasan sekitar Bakas ini. Ya, saya gembira sangat sebab dia orang datang tolong kami orang kampung. Maklumlah orang kampung tidak tahu apa-apa. Kerana program ini jarang dilakukan dan saya ingin mengambil peluang yang ada untuk memeriksa gigi saya. Sementara itu, lebih 20 kampung seluruh Sarawak telah dikenal pasti untuk pelaksanaan program ini. Di Miri, ia telah diadakan di 4 kampung dan rumah panjang, iaitu Rumah Nora, Sungai Buri Ili, Bakong, Rumah Michael Selangkor, Sungai Brit, Marudi, Kampung Long Laput, Baram dan Rumah Richard Pai, Sungai Bakas, Sibuti. Program kesihatan pergigian melalui inisiatif Kampung Angkat Pergigian merupakan usaha murni kerajaan dalam meningkatkan taraf kesihatan pergigian secara menyeluruh kepada masyarakat luar bandar. Dengan ini dapat mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesihatan pergigian yang lebih baik dan mampu untuk mengekalkannya sepanjang hayat. Loriza Jauh, RTM. Seorang suri rumah di Bintulu kerugian RM183,000 selepas terpedaya oleh tawaran kerja sambilan tidak wujud. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Macha Atta dalam satu kenyataan media memberitahu mangsa mendakwa telah ditawarkan kerja sambilan setelah dimasukkan dalam satu grup WhatsApp pada 18 Julai lalu. Katanya mangsa kemudiannya telah diberikan satu pautan untuk membeli pakej tas online. Bagi tujuan tersebut, mangsa telah membuat 16 transaksi pembayaran ke 5 akaun berbeza sekitar bulan ini berjumlah RM183,000. Mangsa menyedari ditipu selepas hanya menerima pulangan sebanyak RM300. Dalam pada itu, polis menasihatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan sesuatu tawaran kerja atas talian melalui media sosial yang menawarkan pulangan lumayan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak melayan sebarang panggilan telefon yang tidak dikenali. Sempena Bintulu International Marathon BIM 2023 pada 6 Ogos depan, 8 jalan di Bintulu akan ditutup bermula 10 malam pada 5 Ogos hingga 8 pagi hari berikutnya. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Bartolomeu Umpit memberitahu jalan tersebut adalah Jalan Sebaru, Jalan Bintulu Tatau, Jalan Tun Hussein On, Jalan Kindurung hingga Shell Tanjung Kindurung, Jalan Pantai Kindurung, Jalan Tanjung Batu, Jalan sekitar Bintulu dan Jalan Lasar Kenyalang. Kita akan tutup jalan ni mulai pada pukul 12.30 malam. Kita akan tutup pukul 10 malam lah. 10 malam hingga ke pukul 8 pagi. Sebab event dia berakhir pada pukul 8 dan lebih kurang tempoh duration tu kita akan tutup jalan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Bintulu. Seramai 3,200 peserta telah mengesahkan penyertaan setakat ini, 88 darinya adalah peserta luar negara. 4 kategori dipertandingkan iaitu maraton penuh 42 km, maraton separuh 21 km, larian 10 km dan larian 6 km. Sebanyak 300 pokok bakau minyak telah ditanam di pesisir pantai Sejingkat sempena sambutan Hari Konservasi Ekosistem Hutan Payan Laut Antarabangsa 2023 di Kuching. Program Anjuran Jabatan Hutan Sarawak JHS dengan kerjasama Sejingkat Power Corporation SPC itu turut menyaksikan demonstrasi mangrove drone seedling untuk menguji potensi penggunaan drone dalam penanaman bakau. Ini terutamanya di kawasan yang sukar atau tidak mempunyai laluan masuk.
Pada masa sama, program penanaman pokok berkenaan juga adalah sebagai sokongan kepada program penghijauan Sarawak dan penghijauan Malaysia yang sedang giat dijalankan oleh kerajaan negeri dan persekutuan pada masa ini. Ia telah dihadiri 80 peserta yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan JHS, SPC dan Sarawak Energy Berhad. Kita ke berita sukan. 4 pasukan bola sepak, 2 dari Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Kuching dan 2 lagi dari Sekolah Sukan Negara SSN Sarawak Tabuan Jaya layak ke peringkat akhir kejohanan bola sepak MSS Sarawak 2023. Pasukan berkenaan akan bersaing pada kategori 15 dan 18 tahun ke bawah TKB. 4 pasukan tersebut berjaya menewaskan lawan masing-masing pada peringkat separuh akhir yang berlangsung semalam di Padang Bola Sepak Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu di Bintulu. Pasukan 15 tahun ke bawah MSSB Kuching berjaya menewaskan pasukan tuan rumah MSSB Bintulu dengan jaringan 3-0. Manakala pasukan 18 tahun ke bawah MSSB Kuching turut berjaya menewaskan pasukan tuan rumah Bintulu dengan jaringan 1-0. Tahun ini saya cukup berbangga dengan pemain saya. Diorang boleh berjaya melangkah ke final pusingan akhir. Jadi satu kebanggaan lah. Tahun lepas kita bermain di sini, kalah semifinal dengan Miri, kalah 4-1. Kemudian kita main di Padang Turf juga, tempat ketiga dan 4, kalah dengan Bintulu 1-0. Jadi tahun lepas saya juga sebagai head coach dapat tempat keempat. Jadi tahun ni naik 1 pangkat lah. Sementara itu, pasukan yang menjadi tumpuan sepanjang kejohanan SSN Sarawak Tabuan Jaya dijangka akan memberi saingan hebat kepada pasukan MSSB Kuching pada perlawanan akhir yang berlangsung petang ini di Padang Sintetik Kelab Kidurung Bintulu. Pasukan tersebut telah menewaskan pasukan Kapit dengan jaringan 3-2, manakala pasukan 15 tahun ke bawah mereka telah menewaskan pasukan MSSB Samarahan dengan 2-0. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada MSS bahagian Kapit sebab mereka betul-betul mengajar kita untuk belajar menyerap tekanan dan memberikan persembahan terbaik pada tekanan yang tinggi. Harapan kita untuk final esok, kalau juara tu adalah rezeki. Untuk sampai ke final memang kita dah berjaya dah tu. Jadi alang-alang final kita sedaya upaya untuk menjadi champion lah. Sebanyak 12 pasukan telah menyertai kejohanan tersebut yang dikendalikan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebauh menerusi Sekolah Kebangsaan Sebauh dan SMK Tatau bermula Isnin lalu. Sekian berita pagi Sarawak edisi Jumaat 28 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.